So belajar untuk kita mulakan kelas pada pagi ini, kita buka dulu kelas kita secara online ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, pelajar selamat pagi semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. So kita sudah masuk ke dalam, kalau ikutkan dalam minggu ke cuti, kita sudah masuk ke minggu ke 11. Okay. So kita ada beberapa minggu, kita tengok sikit jadual lah. Okay, kalau kita tengok kan, kita sekarang ni kita dah masuk 6 hingga 12 kita sudah masuk ke minggu ke-9 minggu ke-8. Okey. 7, kita sudah masuk ke minggu ke-8 So kita selalu semak balik assignment kita macam mana, tugasan. Okey, masukkan dalam e-learn. Bagi video boleh masukkan ke dalam email cikgu, nanti cikgu akan lihatlah cikgu akan semak melalui email. Baik, pada pagi ini kita akan bincang satu tajuk yang berkaitan dengan maklumat perkembangan kejaya. Seperti yang pelajar-pelajar sering maklum dalam kita memberi sesi kaunseling kejaya, dia berbeza sikit dengan kaunseling contoh kaunseling penagihan, kaunseling krisis, kaunseling pemulihan, kaunseling perkembangan, kaunseling krisis dan juga intervensi. Jadi kaunseling kejaya ni lebih kepada kita banyak membimbing. Dari samping kita memberi kaunseling, kita juga memberi informasi, giving information. Okay, giving information. Kita bukan giving advice tau. Jangan salah istilah. Iaitu kita giving information, iaitu memberi maklumat berkaitan dengan kejaya. Iaitu maklumat kejaya ni ada dua elemen penting, iaitu maklumat yang berkaitan dengan diri kita, iaitu kita melihat kepada kemahiran, personality, minat, dan nilai dan kebolehan kita yang boleh kita panggilkan yang boleh transfer skill, iaitu satu kemahiran yang boleh dipindah atau dipanggil boleh memberi manfaatlah kepada orang lain. So dalam bahasa Inggeris ni dia panggil transferable skill, skill yang boleh dipindahkanlah untuk memberi manfaat kepada orang lain lah. So dengan kemahiran yang kita ada ni, kita boleh memberi satu sumbangan kepada orang lain. Sebab setiap orang ni mempunyai kemahiran, personality, kebolehan yang berbeza. Dan setiap kemahiran itu memang penting dalam hidup kita, sebab kita manusia ni kita tidak sempurna tetapi kita saling lengkap melengkapi. So atas dasar itulah kita kena mengenali apakah potensi dan bakat yang kita ada. Jadi itu adalah maklumat yang pertama yang kita perlu tahu dalam kejaya, iaitu memahami apakah kebolehan, kemahiran, personality, minat dan nilai kita. Yang kedua adalah berkaitan dengan pekerjaan. Apakah pekerjaan-pekerjaan yang ada. Jadi untuk kita masuk ke dalam kaunseling kejaya, kita kena memahami dulu tentang maklumat kejaya. Kita as a counselor, kita adalah sebagai seorang perintis kepada, kalau boleh kita gerakkan, bagaimana untuk kita gerakkan dari suatu institusi ataupun kita sendiri nanti kalau kita buka konsultan, bagaimana kita nak menjadi sebagai pakar rujuk, ataupun kita juga dijadi sebagai sumber rujukan kepada individu untuk mendapatkan maklumat tentang kejaya dan juga mengenai tentang self knowledge lah, berkaitan dengan diri klien tu. So hari ini kita akan bincang dengan lebih dalam lagi, dengan lebih terperinci apa yang dikatakan dengan maklumat perkembangan kejaya dan bagaimana maklumat perkembangan kejaya ini menjadi satu elemen yang sangat penting dalam kita menjalankan proses sesi kaunseling kejaya itu sendiri. Okay.
So pelajar boleh nampak ke skrin yang cikgu paparkan? Boleh bagi respon? Nampak cikgu. Okey. So ini adalah nota yang Dr. Jasmi masuk dalam e-learn. So cikgu saja ubah sikit font dia supaya mudah untuk kita baca dan kita memahami. So di samping kita baca nota, so kita akan cikgu akan bincang dengan lebih mendalam satu persatu lah. Dalam pembelajaran dalam kelas cikgu lebih suka wujud slide supaya kita tidak lari lah daripada landasan. Supaya kita tak lari daripada landasan, dan kita akan tambah, dan pelajar cikgu galakkan juga pelajar-pelajar untuk turut serta sebab cikgu akan tanya beberapa soalan yang berkaitan dengan pengalaman sedia ada pada pelajar. Okey, pertama lagi kita tengok pertama sekali kita kena tahu apa itu yang dimasukkan dengan maklumat kerjaya. Apa beza dengan maklumat yang lain? Apa beza dengan maklumat penagihan dadap, penyalahgunaan bahan, apa beza dengan maklumat tentang mental health. Dan kita kena faham, maklumat kerjaya ini didefinikan sebagai data-data yang sah dan berguna mengenai sesuatu pekerjaan, kerja-kerja yang dilakukan termasuk senarai tugas, keperluan-keperluan untuk mendapatkan pekerjaan, kondisi-kondisi kerja iaitu situasi kerja, ganjaran ganjaran ni seperti gaji, apakah kelebihan yang dia dapat, promotion, cuti allowance bulanan, corak peningkatan maksudnya flow dia, iaitu career path dia macam mana. Okey, kalau kata macam ni, setahun macam mana peningkatan dia, dekat mana dia boleh meningkatkan lagi. Katakan kita bekerja di, contohnya sebagai seorang pensyarah, mula-mula dia masuk sebagai tutor. Lepas tu macam mana dia nak capai lepas tutor tu macam mana dia nak capai taraf pensyarah. Lepas tu macam mana nak capai pensyarah kanan. Lepas tu macam mana nak jadi profesor madya. Lepas tu macam mana nak jadi profesor C, lepas tu BA. Jadi itu yang dipanggilkan sebagai corak peningkatan. Dia punya career flow dia ataupun career path dia. Jadi penawaran dan permintaan pekerja sekarang, maksudnya demand, market demand. Adakah kerja ni mempunyai prospek yang bagus ataupun prospek yang diperlukan? Kita kena tahu juga sebab kadang-kadang pemilihan kerja ini sangat penting ataupun sangat berguna untuk pelajar-pelajar di sekolah secondary school atau sekolah menengah untuk memilih bidang yang ingin dimasuk supaya, dan salah satu sebab mengapa mereka memilih sesuatu bidang itu adalah kerana prospek kerja dia yang bagus ataupun demand dia tinggi dalam market, pasaran kerja sangat tinggi. Jadi juga ini kita kena maklumkan dalam, kita kena tahu berkaitan dengan kerjaya itu. Dan kita juga kalau kita tengok ada juga website-website seperti CareerCube, dia ada bagi tahu yang ni 20 tahun lagi pekerjaan ni akan menjadi tuntutan ataupun orang kata demand dia tinggi dalam pasaran kerja. Yang ni kita boleh tengok nanti pelajar-pelajar pergi tengok ke Kementerian Sumber Manusia di bawah Jabatan Tenaga Kerja. Jadi mereka ada buat kajian keperluan semasa. Mereka akan bandingkan keperluan dunia dan juga keperluan di Malaysia. Jadi mereka talikan dua tu. Jadi mereka akan masukkan. Dulu masa cikgu pernah pergi ke Kementerian Sumber Manusia di bawah Jabatan Tenaga Kerja, dia ada senaraikan 100 kerja yang menjadi pilihan, 100 kerja. Jadi itu adalah kerja-kerja yang pekerjaan yang mendapat ranking yang tinggi dalam pasaran. Maknanya kalau kita kata mudah kerja, kalau kita masuk bidang ni, mudahlah dapat kerja. Dan sekarang ni kalau kita tengok, disebabkan pandemik ni, jadi pekerjaan kaunselor, mental health professional, health terapis ni mendapat permintaan yang tinggi. Dan salah satu kemahiran yang perlu ada pada kemahiran terapis ni adalah bukan saja ada mempunyai kemahiran dalam kaunseling itu sendiri, kemahiran asas kaunseling itu sendiri, tetapi juga kena tambah lagi dengan penggunaan teknologi sebab lebih menggunakan telefon. Sekarang kalau kita tengok, telecounseling sangat penting sebab kebanyakan mereka yang mengalami pandemik ni mereka mengalami kebimbangan, kemurungan, ada banyak ideation for suicidal ideation, ada banyak bunuh diri. Kalau kita tengok hari-hari ada data-data menunjukkan ada kes-kes bunuh diri yang melibatkan warga tempatan dan tidak kurang juga warga asing yang terperangkap di Malaysia ni. Jadi kita kena tengok senario dunia sekarang dan apakah pekerjaan yang mendapat demand ataupun permintaan yang tinggi. Ini juga salah satu tugas kaunselor untuk mendapatkan data-data. So macam cikgu cakap, data-data mesti tepat dan terkini. Tepat dan terkini, bagaimana kita nak tahu data itu tepat? Kita mendapatkan data-data ataupun sources itu daripada sumber yang sahih.
Contoh kita dapatkan maklumat tu daripada Kementerian Sumber Manusia. Bukan kita dapat daripada sumber Papagomo ke, website ke. Kita tengok website-website yang nampak lebih kepada luahan emosi semata-mata yang untuk merancakkan, memsensasikan isu. Jadi dari itu kita tidak boleh ambil. Mungkin kita dapatkan idea untuk kita terjah dengan lebih mendalam lagi isu tu. Jadi untuk mendapatkan maklumat kerjaya, pastikan ia sahih, sah dan juga terkini. Okey? Dan sumber-sumber untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenainya. Jadi ini salah satu maklumat kerjaya yang pelajar mesti tahu. Jadi itu sebab pelajar kena susun maklumat-maklumat ni. Sebab kita tak mahir dalam semua bidang. Kita tidak mahir semua bidang, jadi kita tak mahir dalam satu bidang. Jadi satu cara yang boleh membantu untuk kita dapat maklumat kerjaya adalah kita pergi ke website-website atau pergi ke jabatan-jabatan tertentu untuk mendapatkan maklumat. Contoh kalau di Malaysia kita ada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ataupun di Kementerian Sumber Manusia ataupun Jobs Malaysia, banyak kita boleh dapat. Jadi kita kena tahu ini adalah satu badan ataupun satu agensi yang dapat memberi maklumat yang sahih berkaitan dengan kerjaya. Okey, itu ada berkaitan dengan definisi maklumat kerjaya. Jadi kan semua orang kata, so apa pula kepentingan maklumat kerjaya ni? Okey, kita kena faham bila kita nak menjual apabila kita seorang majikan, katalah kita duduk dalam keadaan kita seorang majikan. So bila kita seorang majikan, kita tahu prospek kerja memerlukan, sebab kita akan membuka satu syarikat yang kita tahu ada demand. Yang kita nampak itu ada permintaan. So ada demand, ada supply, kan? Bila adanya permintaan, adanya supply. Jadi ini adalah dua benda yang akan berlakunya kegiatan ekonomi. Okey, kalau kita tengok kenapa walaupun sudah banyak tangkapan-tangkapan yang dibuat berkaitan dengan rampasan dadah, kita ada serbuan dan kita kenakan tindakan undang-undang terhadap dadah, tapi kenapa masih ada lagi pengedar dadah? Disebabkan ada tuntutan itu. Sebab bila ada tuntutan, so adanya pembekal, jadi benda ini akan, kegiatan ekonomi akan sentiasa berkembang. Dan kalau dah tak ada tuntutan, jadi kedai akan tutup sebab dia tidak ada lagi tuntutan. Jadi apabila kita seorang majikan, kita nampak benda ni ada tuntutan. Sebab kadang-kadang bila kita pergi melangkah lebih jauh, kita boleh nampak daripada perspektif yang lebih luas. Tapi pelajar kena ingat, tak semua orang akan nampak apa yang kita nampak. Okey? Sebab pengalaman manusia itu berbeza-beza. Kadang-kadang mungkin kita sebagai majikan, kita ada peluang dan ruang untuk pergi lebih jauh. So bila makin lama kita melangkah lebih jauh, atau lebih tinggi kita kedudukan kita akan nampak perspektif dengan lebih luas. Okey, tapi tak semua orang ada peluang macam tu. So cara dia adalah dengan kita memberikan maklumat semasa kepada warga rakyat Malaysia ataupun klien kita. Ini adalah berkaitan dengan kerjaya. So antara kepentingan maklumat kerjaya, pertama, menolong individu menambah perbezaan kata yang berkaitan dengan nama-nama pekerjaan serta maklumat lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Dulu ya pelajar, kalau kita tanyalah pelajar-pelajar zaman dulu, bukan zaman kita lah, zaman tu, mereka akan tahu nak jadi cikgu, doktor, polis, askar, engineering, kan? Itu semua kita tak pernah dengar. Forensik, jadi tak menjadi peguam. Jadi itu adalah pembedaan kata, vocab yang ada pada minda pelajar-pelajar yang mungkin 30 tahun yang dahulu. Sekarang dah berubah. Sekarang kita boleh dengar kita panggil website designer, kita ada dengan mechatronic engineering, automotive engineering, mechatronic artificial intelligence designer, gaming designer, architecture, web designer. Ini baru. Jadi bila kita baru, pembedaan kata ni yang baru, kita kena bagi tahu bahawa benda-benda ni mempunyai prospek yang bagus dalam dunia pekerjaan semasa. Jadi salah satu cara dia adalah menambah pembedaan kata kepada orang lain supaya dia tahu, ada pekerjaan macam ni. So macam mana nak menceburi bidang ni? Jadi bila nak menceburi bidang ni, kita nak tengok dia punya minat. So daripada situ kita akan buat ujian-ujian yang berkaitan dengan ujian minat tadi tu. Supaya kita nak tallykan dia, nak matchkan dia supaya ia boleh masuk dalam pekerjaan tu. Okay? Jadi yang pertama sekali, dia punya
kepentingan itu adalah kat sini lah, pembendaharaan kata. Yang berkaitan dengan nama-nama pekerjaan. Okey, nama-nama pekerjaan ini, okey, serta maklumat yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi pertama kita nak tengok pembendaharaan kata tu. Sebab dulu kita memang terdedah dengan cikgu, doktor, askar. Itu dulu. Sekarang tidak. Kita banyak pekerjaan. Kalau kita tengok dalam buku Maskor ada 1000 lebih istilah-istilah pekerjaan, pembantu am. Okey, dan kadang-kadang ada juga syarikat-syarikat terutama swasta. Sebenarnya dia adalah pekerja direct selling kan. Okey, pergi berniaga barang ke rumah-rumah ataupun ke pejabat-pejabat secara face to face tapi ditukar nama eksekutif pemasaran, nampak macam cantik tapi sebenarnya job scope dia direct selling. Ada juga macam syarikat-syarikat swasta yang menggunakan nama-nama nama-nama yang nampak macam gah. Contohnya kalau pegawai keselamatan bila letaklah nama eksekutif officer, safety officer kan, tapi sebenarnya kerja dia guard. Nampak tak, dia kadang-kadang ada juga yang dia panggil membranding balik nama-nama pekerjaan tu. Itu pun kita kena tahu. Dan kita yang penting kita kena tahu nama dan spesifik tugas dia. Okey. Yang kedua apakah kepentingan maklumat kerjaya ni? Pertama, membantu individu memperkembangkan pengetahuan mereka mengenai potensi diri atau kekuatan dan kelemahan diri serta hubungannya dengan suatu pekerjaan. Jadi kat sini kita nak lihat adalah hubungannya. Apa hubungannya? Maknanya kita nak bantu potensi yang ada pada individu tu, macam mana dia nak match dengan sesuatu pekerjaan. Nampak tu? Tadi kita dah dapat dah nama-nama pekerjaan. So the next step yang kedua adalah kita nak hubungkan dia. Kita nak matchkan tadi potensi yang ada pada klien kita untuk kita matchkan dengan sesuatu pekerjaan. Okey, itu adalah kepentingan maklumat yang kerjaya yang kedua. Okey, seterusnya, apa lagi kepentingan kita perlu menyediakan maklumat kerjaya ni? Dan penting maklumat kerjaya ni kepada masyarakat untuk membimbing individu di dalam membuat perancangan yang efektif di dalam membuat sesuatu keputusan yang berkaitan dengan kerjaya. Kita dah tahu vocab, kita dah tahu pembinaan kata, yang kedua kita dah ada tahu macam mana nak hubung, yang ketiga kita nak buat perancangan. So kata kunci kat sini adalah perancangan. So kita nak buat planning, dia panggil career planning. Okey, apa yang kita nak rancang. So seterusnya, membantu individu membuat persediaan awal untuk peralihan dari zaman persekolahan ke dunia pekerjaan yang sebenar. So bila dah buat perancangan, so apa lagi dekat sini kata kunci dia adalah persediaan awal. So kita di pelajar, kita akan tertekan kita akan rasa tertekan dengan sesuatu situasi yang kita tidak jangka. Contohnya kalau kita dah jangka okey, saya akan pergi ke saya akan ditempatkan di satu di Sabah, di Bintulu Sabah, dan saya tahu tempat tu tak ada akses, kita dah tahu tempat dia susah nak ni. Jadi kita akan buat perancangan dan kita ada persediaan awal. Jadi itu sebenarnya mengurangkan tekanan. Mengurangkan tekanan sebab kita dah bersedia dari segi fizikal, mental dan fizikal kita. Tapi kalau kita tak ada persediaan, kita tiba-tiba dicampakkan satu tempat. Di satu tempat dia bekerja, di satu tempat pedalaman yang kita memang tidak ada persediaan dan kita pun tak ada perancangan dan kita tidak pernah terfikir benda ni. Jadi itu penting perancangan tu. Jadi bila kita terus je masuk dalam bidang sesuatu tempat pekerjaan di suatu persekitaran yang memang kita tak jangka, ini akan menambahkan tekanan kepada kita. So bila kita berhadapan dengan tekanan, kita tak boleh nak fokus kerja, so productivity kita menurun. So bila productivity kita menurun, kepuasan kita menurun, motivasi kita pun menurun, akhirnya kita rasa macam tak seronok nak kerja. So akan ada lagi datang penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan psikosomatik. Okay? Kita akan murung, kita akan sedih, mula dah dapat penyakit, mudah sakit jantung. Jadi penting kita adakan maklumat ni sebab maklumat ni akan memberi persediaan kepada kita. So persediaan inilah yang membuat maklumat tadi tu akan membuat kita merancang dan kita akan buat persediaan. So persediaan itu membantu kita untuk mengurangkan tekanan apabila kita masuk dalam bidang kerja. So kita tahu ini nature dia. Ini nature kerja kita. Kita kena hadapi. Kalau kita bekerja dalam pegawai keselamatan melibatkan negara, kita tahu nyawa kita adalah selalu terancam. Jadi kita lebih berhati-hati bila nak keluar. Begitu juga kalau kita jadi artis, kita tahu kita sebagai public figure.
Jadi kita kena kawal tindakan kita sebab orang akan lihat apa saja cerita kita. Okey, jadi kita jadi public figure. Jadi kita kena bersedia dari segi itu. So kalau kita tak bersedia, ini akan jadikan kadang-kadang tekanan, kemurungan. Okey. So, lagi satu, seterusnya menyediakan individu mengenai persiapan-persiapan yang perlu dilakukan bagi menghadapi dunia pekerjaan yang lebih tinggi. Contohnya maklumat para pekerjaan itu sendiri dan peranan-peranan selepas bersara. Jadi bila bekerja ini kita kena tahu persiapan-persiapan. Tadi persediaan ini persediaan. Yang ini persiapan diri yang harus laku menghadapi dunia pekerjaan yang lebih tinggi. Maksudnya macam mana kita nak bersedia untuk meningkatkan kita punya perjalanan kerja itu daripada satu tahap ke tahap yang lain. Sampailah kita kepada pasca bersara. Jadi macam mana kita nak yang kita sebut daripada awal tadi tu, iaitu kita panggil sebagai career path kita, laluan kerjaya kita. Macam mana kita nak meningkatkan kita punya kejaya. Sebab dalam hidup kita ni perlu ada peningkatan, kan? Sebab kalau tidak ada peningkatan, kita bekerja dalam satu setting yang sama, satu situasi yang sama, kadang-kadang boleh membuatkan sesetengah orang boleh membuatkan situasi itu tertekan dan dia panggil burn out tau. Mungkin dah burn out, maksudnya dia dah rasa macam dah tepu dah. Sebab dia dah buat benda yang sama. Kadang-kadang dia menghadapi proses yang sama yang menyebabkan kadang-kadang dia dah tepu. Jadi bila tepu ni membuatkan manusia itu dia akan statik. Dia tak dinamik dah, dia statik. Jadi dia tak adalah ada benda-benda baru dalam hidup dia. So dia tak nak bergerak dah. Okay? Jadi penting untuk mewujudkan dinamik dalam pekerjaan itu, iaitu kita buat persiapan-persiapan diri dan kita tahu kat mana peningkatan yang kita perlu lalui. Dari segi semasa ke semasa kita akan mempertingkatkan kita punya produktiviti dan juga kemahiran skill dan juga kita punya kecekapan daripada tugas yang kita lakukan. Maknanya makin lama kita bekerja, kita makin berkemahiran dan makin cekap. Dan kita juga satu hari nanti kita akan pencen dan apa legacy yang kita nak tinggalkan. Okey, supaya kehidupan ini ataupun syarikat yang kita tinggalkan tu sentiasa berkembang maju. Okey. Okey. Apa lagi? Apakah kepentingan maklumat kejaya? So menyedarkan individu mengenai pentingnya perubahan di dalam bidang pendidikan dan pekerjaan bersesuai dengan keadaan keperluan semasa. Yang sini kita panggil sebagai perubahan. Okay, kita highlight kat sini perubahan. So apa maksud perubahan? Maknanya kita bila bekerja kita faham bahawa dunia dah berubah. Dunia dah berubah. Bila dunia pekerjaan dah berubah, satu benda yang kita kena ubah adalah sistem pendidikan kita. So apabila dunia pekerjaan berubah, keperluan manusia semasa berubah, apa yang kita perlu berubah? Sistem pendidikan kita. Contoh berlaku pada pandemik kan. Contoh berlaku pandemik macam ni. So apa yang kita perlu ubah adalah kita kena ubah sistem pendidikan kita kepada digitalize. Pensyarah ke, pelajar ke, mesti kena belajar macam mana kita nak berhubung secara DOL, iaitu Distant Online Learning. Sebab apa kita kena ubah dalam sistem pendidikan kita? Kerana dunia berubah dan menyebabkan pekerjaan juga berubah. Jadi kita kena sedar bahawa pentingnya maklumat kejaya ini supaya menyedarkan kita bahawa perubahan itu perlu dilakukan dari semasa ke semasa. Perlu buat follow up. Perlu buat penambahbaikan. Okey? Dan yang seterusnya adalah menerapkan nilai-nilai tentang perlunya seseorang itu berusaha dengan lebih gigih dan menghargai kemuliaan sesuatu bidang pekerjaan. Maksudnya kat sini kita nampak usaha. Okey, apa yang dikatakan dengan usaha ini adalah kita faham bahawa sesuatu kejayaan itu perlu diletakkan sesuatu tempat yang kukuh agar ia boleh sustain. Contoh kalau kita lihat perkembangan sejarah counselling sendiri, professional counselling sendiri. Bagaimana ia berkembang akhirnya dia bagaimana ia berkembang kalau kita tengok sejarah perkembangan perkhidmatan kaunseling di Malaysia bermula dengan guru panduan, lepas tu dipanggil guru bimbingan, lepas tu guru vocational, lepas tu dipanggil guru bimbingan kejaya. Lepas tu ada pula yang kita punya sifu-sifu lah daripada yang dulu yang awal-awal seperti Profesor Amir Awar, Profesor Nordal Kadi, Profesor Abdul Halim. Mereka belajar di luar negara. Ada belajar di UK, ada belajar di US. Jadi mereka mengambil satu model. Okay? Contohnya di USA mereka ada APA, iaitu American Psychology Association. Mereka mempunyai suara yang kuat kerana mereka ada persatuan.
So bila mereka balik, mereka berkumpul membuat satu NGO. So bila mereka buat NGO, mereka rasa mereka perlu berusaha dengan lebih lagi. So mereka mewujudkan akta. Itu sebab masuk dalam parlimen. Jadi dibahaskan. Jadi kita wujud satu akta 508 yang dibuat pada tahun 1998 menguatkan lagi profession counselling. Jadi hari ini dulu counselling ini, perkhidmatan counselling hanya di sekolah-sekolah saja. Tetapi apabila kita melihat dunia semasa, kita melihat keperluan kaunseling ini perlu disebarluaskan kepada organisasi-organisasi tertentu. Contoh masuk ke bahagian perkhidmatan awam, lepas tu masuk pula dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat, masuk pula dekat AADK, masuk lagi dekat penjara. Jadi perkhidmatan kita lihat perkhidmatan kaunseling, lepas tu ada pula lembaga. Jadi ini adalah satu usaha sebab kita faham tentang keperluan-keperluan berdasarkan perubahan tadi tu. Jadi kita perlu meletakkan profession counselling itu satu tahap menjadi agenda negara. So kita minta bajet kita letak di bawah Kementerian Pembangunan Keluarga dan PPKN, Pembangunan Keluarga dan Masyarakat kan, negara. Jadi nampak tak bagaimana bermula dengan maklumat tadi itu kita ada persediaan, kita buat perancangan, kita faham tentang perubahan yang berlaku, akhirnya kita berusaha dengan lebih gigih untuk menjadikan bidang pekerjaan itu satu bidang yang profesional untuk disebarluaskan. So hari ini kaunseling bukan sahaja berkaitan dengan kerjaya, bukan sahaja berkaitan dengan pendidikan kerjaya semata-mata, tapi kita juga ada kaunseling penyalahgunaan bahan, kaunseling multicultural, macam mana kita nak berhubung dengan kanak-kanak, bagaimana kita nak berhubung dengan orang tua, bagaimana kita nak berhubung dengan orang kurang upaya. Kita juga ada kaunseling di tempat kerja. Jadi nampak bagaimana kita lihat kita dapat mengembangkan kerjaya ini disebabkan bermula dengan maklumat yang kita ada. Okay, itu adalah salah faktor-faktor yang menyebabkan itu adalah maklumat yang berkaitan kepentingan maklumat kerjaya. Jadi kita lihat juga jenis-jenis. Okay, apakah jenis-jenis maklumat? Maklumat pekerjaan. Yang pertama sekali adalah maklumat berkaitan dengan pra-pekerjaan. Okay, pra-pekerjaan ni sebelum kita masuk pekerjaan, kita kena tahu pertama sekali adalah berkaitan dengan maklumat diri. Maklumat diri. Maklumat mengenai diri termasuklah maklumat yang berkaitan dengan kesihatan fizikal, capaian akademik, personaliti, minat kerjaya, nilai pekerjaan, konsekuensi diri, sikap dan motivasi diri. Jadi kan bila kita bercakap tentang kesihatan itu satu elemen yang penting lah. Lagi satu kita kena faham lagi segi biologikal lah. Contohnya kalau kita ingin pergi lebih jauh, kita kadang-kadang perlu mempunyai ketinggian yang tertentu. Kalau kita tak berapa tinggi, jadi susah untuk kita pergi melangkah lebih jauh. Jadi ketinggian ini juga menunjukkan saiz tubuh ni kita kena faham untuk kita melangkah lebih jauh. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok atlet pun sendiri, ada yang tak mencapai tinggi pun dia tidak boleh pergi lebih jauh. Ada juga badan-badan berat-berat tertentu yang tidak capai standard, jadi dia pun tak akan pergi. Jadi ini juga kita kena faham tentang maklumat diri kita. So pencapaian kita, pencapaian akademik, nak cakap personaliti, minat kerjaya, nilai, konsep sikap dan motivasi diri. Ini adalah maklumat yang dikatakan pra-pekerjaan. Okay, macam cikgu bincang tadi, bahawa maklumat ini sangat penting. Ini adalah yang dipanggil sebagai maklumat pra-pekerjaan. So maklumat yang kedua kita panggil sebagai maklumat pra-pekerjaan juga, tapi kita panggil dia sebagai maklumat kerjaya. Okay? Jadi maklumat kerjaya ini adalah maklumat mengenai kerjaya yang mencakupi maklumat yang berkaitan dengan jenis-jenis latihan yang ditawarkan. Bagaimana kita nak mendapatkan latihan, keperluan kelayakan akademik, cara menghadapi temuga, cara menulis resume, cara bekerja, jenis-jenis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, peluang pekerjaan dan prospek kerja di masa depan. Dan semua maklumat ini penting bagi membolehkan individu membuat keputusan akhir mengenai sesuatu pekerjaan. Macam kita bincang hari itu, yang sebelum kelas ni, dalam CD tu cikgu ada compile maklumat-maklumat pekerjaan. Dan pelajar boleh baca dekat situ bagaimana maklumat pekerjaan ini penting. So kita kena tahu jenis dia, deskripsi dia, apa tugas dia dan prospek masa depan. Okay? Itu adalah maklumat pra-pekerjaan yang berkaitan, yang pertama tadi adalah yang berkaitan dengan maklumat tentang diri. Okay? Maklumat tentang diri, yang kedua adalah maklumat tentang kerjaya. Okey, yang paling penting antara jawatan yang dipohon tu tetap atau kontrak. Kita kena faham istilah tetap atau kontrak. Okey, tetap ni apa? Dan kontrak itu apa, kita kena faham kenapa ditawarkan kerja tetap dan kontrak. Okey, biasanya kalau kita tengok kerja-kerja kerajaan sekarang ni dia tak bagi tetap. So biasa dia bagi kontrak, lepas tu mungkin sambilan, lepas tu baru dia bagi tetap lah. Dia bergantung kepada
prestasi pekerja tu. Okey, seterusnya kita maklumat dalam pekerjaan. So maklumat dalam pekerjaan ni adalah maklumat yang meliputi maklumat-maklumat yang perlu diketahui oleh individu yang berkaitan dengan dunia pekerjaan yang sebenar. Okey. Maklumat-maklumat yang tergolong sebagai maklumat dalam pekerjaan termasuklah tangga gaji. Ini adalah maklumat dalam pekerjaan. So tadi pekerjaan yang dalam pekerjaan ni kita kena tahu tangga gaji berapa. Kalau kita sebagai selepasan ijazah sarjana muda, berapakah tangga gaji yang sepatutnya? Okey. Apakah kemudahan cuti yang dibagi? Apakah peluang kenaikan pangkat yang kita ada? Satu skim kemudahan, perubatan yang ditawarkan, skim pinjaman perumahan, adakah skim pencen, skim simpanan kumpulan wang simpanan pekerja, dan skim insurans pekerja, SOCSO. Yang ini juga adalah maklumat yang pelajar perlu tahu apabila sudah masuk dalam bidang pekerjaan. Okey. Adik, tadi pekerjaan dalam pekerjaan tu dengan lebih detail lagi lah kita akan tahu maklumat-maklumat berkaitan dengan gaji macam mana wang simpanan pekerja dan juga SOCSO. Okey. Dan maklumat-maklumat ini perlu diketahui oleh individu agar ia boleh merancang perkembangan kerjayanya ke tahap yang lebih tinggi dan cemerlang dalam suatu pekerjaan yang disyukuri. Kita kena faham motivasi paling tinggi dalam pekerja adalah insentif yang didapat. Salah satunya gaji lah, gaji dan juga apa insentif-insentif yang didapat. So menyebabkan seseorang itu ingin kekal tadi dalam suatu kerja tu. Sebab kalau tidak mereka akan cari kerja lain yang dia rasa lebih memberi insentif yang lebih. Ataupun kita kata memberi gajian yang lebih. So kalau ikutkan, mungkin pelajar-pelajar juga ada pengalaman. Masa cikgu dulu, mula-mula cikgu bekerja selepas dia habis degree, lepas habis degree, cikgu ditawarkan menjadi eksekutif adalah hak ehwal pelajar di sebuah kolej swasta. So kerja banyak, tapi gaji tak banyak. Kerja banyak sebab kita kena deal pula dengan pelajar-pelajar antarabangsa. So kita kena pergi Kementerian Pendidikan, kita pergi Kementerian Imigresen, kita kena buat visa pelajar untuk pelajar yang datang. So cikgu melihat bahawa itu satu benda yang bagus untuk mengembangkan pengalaman kita dalam bidang pekerjaan. Tapi gaji masa itu tak banyak, okay? 1,100 saja, okay? 1,100 macam tak dapatlah mampu kita nak beli kereta ataupun nak sewa rumah. Lepas tu dapat juga pula tawaran sebagai pensyarah pensyarah di sebuah kolej swasta. So kerja lah naiklah sikit gaji 1,500 kan macam itulah. So kerja di sana pun sama. Tapi kita nampak banyak perjanjian ni tidak menyebelahi kita. Okay, banyak kadang-kadang kalau cuti pun tak banyak, lepas tu banyak kena potong, lepas tu kita tak ada perubatan, macam insentif perubatan pun tidak ada. Tapi tak apa, kita teruskan bekerja. Jadi di samping itu kita semua nak cari kerja yang lebih stabil. Lepas tu dapatlah tawaran sebagai guru bimbingan di MRSM. So dekat MRSM ni kita nampak dia marah sendiri, dia ada banyak insentif untuk pekerja. Dia sediakan rumah, ada macam kalau kita jadi warden, dia sediakan makanan untuk warden. Lepas tu dia ada cuti, lepas tu dia bagi kita sambung belajar, ada peluang untuk, jadi lama sikitlah cikgu bekerja di situ. Dalam 7 tahun cikgu bekerja sebagai konsul di MRSM. Lepas tu cikgu dapat peluang juga untuk menjadi seorang pensyarah di sekarang ni di Universiti Malaysia Terengganu. Jadi cikgu melihat bahawa ini ada perkembangan yang bagus untuk kita mengembangkan potensi sebab minat cikgu dalam membaca dan menilai dan membuat kajian. Jadi tetap. Jadi itu bergantung kepada individu. Jadi di mana dia melihat kebanyakan maklumat dalam pekerjaan ini penting untuk kita nak dapat kestabilan dari segi ekonomi kita dan untuk kita dalam bidang pekerjaan tu. Insentif-insentif yang diberi, contoh pencen ni untuk masa depan dan anak-anak kita. Okey. Itu ada penting maklumat dalam pekerjaan. So sebenarnya ini adalah maklumat gaji ni gaji. Jadi kalau kita N1 okey, N1 ni maksudnya dia setakat sekolah rendah lepas tu naik N3, N4. Ini N ni dalam bidang perkhidmatan dan operasi Okey, dalam perkhidmatan operasi dan ni adalah gaji-gaji mereka. Okey, N14 Okey, gaji minimum 9 lah. Tengok gaji ni tengok macam pelik sikit kan. Okey. Tapi yang ni tinggi kan, N14. Okey, kita boleh tengok. Okey, 20, 22, 26, 27, 28 dia akan naik lah. Okey, gaji maksimum 6,000. Okey, ini adalah salah satu contoh maklumat berkaitan dengan gaji maksimum dan minimum Okey, boleh.
Okey, dan seterusnya adalah maklumat selepas pekerjaan. So kita kena ada tiga, kita ada maklumat pra pekerjaan, maklumat dalam pekerjaan dan maklumat selepas pekerjaan. So apa yang dikaitkan dengan maklumat selepas pekerjaan? Okey, maklumat selepas pekerjaan adalah maklumat meliputi maklumat-maklumat yang perlu diketahui oleh individu yang berkaitan dengan dunia selepas pekerjaan. Itu persaraan lah. Okay, biasa kita dengar waktu pencen lah. Waktu pencen nak buat apa. Okay. Maklumat-maklumat yang tergolong sebagai maklumat selepas pekerjaan, skim pencen, skim simpanan wang pekerjaan dan skim insurans pekerja. Okay. Dan maklumat ini perlu diketahui oleh individu agar ia boleh merancang persaraannya. Macam mana dia nak untuk merancang persaraannya. Apa yang mereka patut dapat selepas persaraan. Contohnya duit pencen, duit kena BSP, duit annuity, hadiah gantian cuti, cuti rehat. Yang ni pelajar-pelajar kena tahu. Okay? Untuk dia persaraan tu apa yang dia buat. Sebab kadang-kadang ada orang yang lepas bersara, dia masih lagi ada upaya untuk nak mengembangkan bisnes ke, banyak lagi benda yang dia nak ceburi. So tiada masalah. Kalau dia rasa dia masih ada kesihatan yang baik, jadi dia boleh berkembangkan dengan jeda. Ramai kalau kita tengok ramai di macam contoh pensyarah-pensyarah yang masih lagi mempunyai kesarjanaan yang bagus, jadi mereka sudah pencen dalam universiti, jadi banyak universiti-universiti swasta ambil mereka sebagai bidang kepakaran untuk mereka kerana mereka mempunyai kepakaran tertentu, jadi universiti-universiti swasta ambil mereka. Okey, contohnya kalau kita tengok Profesor Amir Awang, Bangsa Konsular Malaysia, sekarang dia berkhidmat di Unismas sebagai profesor di sana. Walaupun dia dah umur 78, ada dekat 80 umur dia, tapi dia masih lagi boleh beri sumbangan, jadi orang ambil dia sebagai bekerja di sana kerana bidang kepakaran dia untuk mengembangkan lagi. Dia tak ada masalah kalau kita dah pencen, tapi kerana kesihatan kita ada, kita boleh meneruskan kita punya perkhidmatan tu. Ini yang berlaku lah maklumat selepas pekerjaan ni, macam mana kita nak rancang kita punya persaraan. Okey. Sebab kalau selagi hayat di kandungan badan atau selagi kita mempunyai tenaga dan upaya, kita akan terus menyumbang agar kita dapat hidup dalam memberi sumbangan kepada orang lain. Kehidupan kita memberi manfaat kepada orang lain. Okey. Okey, ini adalah portal yang biasa kita akan lawat, kita akan pergi untuk melihat maklumat berkaitan dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan di perkhidmatan awam lah, di sektor kerajaan. Okay, kita pergi ke sini. So maklumat jawatan, Kementerian Jawatan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam. Sini adalah pembantu takbir. Okey, pembantu takbir, perkeranian dan operasi. Dia punya grade adalah N17. So kita tengok N17 Kita tengok N17 berapa gaji dia. Okay, N17. So gaji dia minimum Kalau kita tengok starting dia minimum sini. Ni. 927 minimum dia. Gaji dia. Jadi kita tengok jadi di kat sini adalah jabatan pembantu takbir perkeranian operasi grade N17. So bilangan pemohon beramai ni, ada 4,000 lebih. Bilangan temu duga ini saja. Bilangan kosong 277. Bilangan calon simpanan ada 1,000. 1,000. Nampak Ini salah satu contohlah maklumat yang diberikan kepada Kementerian Perkhidmatan Awam Kita tengok dulu sebelum kita masuk yang ni, kita tanya sahabat-sahabat, kita tanya kawan-kawan kita yang ada pengalaman kerja. Okey. Dekat sini siapa yang ada pengalaman kerja boleh berkongsi tak? Okey. Dekat sini kita tanya siapa kat sini yang pernah ada. Firdaus, macam mana? Firdaus pernah ada pengalaman kerja tak? Firdaus ada pengalaman kerja tak sebelum ni? Tak apa. Part time biasa lah. So part time tu boleh tak berkongsi bekerja di mana? Kebanyakannya bidang biar kedai restoran makanan, kedai selera. So masa baru ni ada kerja kat T-Life, kedai syarikat air lah. Berapa gaji dia ditawarkan? Kalau ikutkan dia ada basic.
Basic PKP berapa tu dia bayar? dia bayar ikut hours lah. 1 jam RM6. Basic ikutkan kalau part timer 900. Sebab PKP tu dia bayar ikut jam lah. 1 jam RM6. Maknanya 900 kali dengan 6 jam ke macam mana? Tambah dengan 6 jam ke macam mana perkiraan dia? Ah, saya tak ada basic. Dia ikut jam. Sebab PKP kan waktu tak tentu. Okey. Okey, maknanya kerja tak ada dia tak ada basic lah. So Ya. ikut dia, so maksudnya awak biarlah kerja part time kan. So kalau biasa kalau Ya kerja saya. part time dia tak bagi basic. Kalau basic ni biasa kerja full time. So kalau part time ni dia akan kira ikut jam. Kalau kata jam 1 jam kali lah 6. RM6 kan 1 jam kan. Tapi biasa minimum dia bagi berapa jam dia boleh bagi Firdaus? 5 atau 4 minimum lah. Minimum 5 atau 4 lah. Maksimum dia boleh bagi berapa jam? 10, 12. Ikut pada saya juga lah. Saya nak saya buat. So ada tak dia bayar macam overtime ke? So overtime tu dikira macam mana pula? Ada kalau overtime kira 1 jam tu RM10. So overtime tu dikira macam mana? Bila kita kerja berapa jam? Macam dulu cikgu masa kerja di Pizza Hut, 1 jam dia bayar RM5. Tapi bila kita lebih daripada 8 jam, contoh 9 hingga 10 jam, 9 dan 10 tu ada 2 jam lagi kan. So kita dah bekerja 9 10 je. Jadi masa dia 9 dengan 10 tu dah dikira overtime. So dia dah bayar dia tak bayar RM5, dia akan bayar RM10. Macam Firdaus macam mana? Lebih daripada 8 jam tu, lebih 8 jam dah kira overtime. Overtime lah. So kalau overtime berapa dia bayar? Kata banyak. Kira untuk total satu hari ke? Katalah kalau macam contoh 1 jam biasa dia bayar RM6 kan. Kata kalau 6 jam biasa kalau ikutkan per keliling dia maksimum kita boleh kerja 8 jam lah kan. 8 jam kita bekerja. Tapi kalau kita kerja tambah lagi 2 jam lah. So bila overtime tu dia bayar berapa? Dia bayar yang overtime tu kira 1 jam. 1 jam yang overtime tu RM10 lah. Dia kira macam tu lah. Maknanya nampak dia akan kira nampak itu ada macam kita tahu perkiraan gaji. Ada apakah insentif-insentif yang dia bagi? Contohnya ada percutian ke apa-apalah insentif yang dibagi oleh syarikat tu. Kira. Apa kursus semua typhoid semua dia bayar. Okay. Kursus makanan apa semua pun dia bayar. Ada kursus pengendalian makanan injek typhoid semua kena Semua dia tanggung. Okey, boleh tak awak Firdaus jelaskan apa yang dimasukkan injection typhoid tu? Injection typhoid ni wajib untuk pekerja food and beverage, pekerja restoran sebab untuk mengelakkan daripada keracunan daripada pengendali makanan tu sendiri. So untuk F&B memang wajib lah kena ada. So bagi mereka yang bekerja dalam lapangan food and beverage, dia dikendaki untuk inject typhoid supaya, tapi saya rasa typhoid ni dia boleh tahan berapa tahun Firdaus? 3 tahun je. 3 tahun saja valid kan? Lepas tu dah kena inject balik kan? Okey. Okey, itu maklumat. Siapa lagi yang nak berkongsi berkaitan dengan mungkin ada pengalaman bekerja? Silakan kita buka dulu supaya kita nampak macam mana maklumat pekerjaan kita perlu ada, kita kena tahu Okey. Izzuan ada ke Izzuan? Ada cikgu. Okey, Izzuan pernah ada pengalaman kerja? Ada cikgu. Okey, awak kerja macam mana? Boleh cerita sikit tak? Insentif yang awak dapat, awak mula dengan duit berapa? Lepas tu macam mana nak pertingkatkan? Cuba boleh berkongsi sikit dengan kawan-kawan yang lain. Okey.
First sekali masa saya mula-mula dapat kerja, masa tu saya umur 20 cikgu. Okey. Masa tu grade awak berapa? 19. Masa tu saya tengah belajar cikgu, belajar dekat UTHM, diploma. Okey. Tapi apa yang saya nak kongsi sikit lah. Kerja saya sekarang ni dulu saya tak minat cikgu. Saya punya impian dulu nak jadi jurutera. Tapi sebab faktor keluarga kan, jadi saya terpaksa lah buang impian saya, kita bekerja dulu. Okey. Masa tu saya grade 17. Basic permulaan gaji 845. Tapi siapa semua yang dengan allowance kritikal, allowance khidmat awam, allowance perumahan dan juga allowance secara hidup dapatlah dalam 1,600 cikgu. Jadi 17 tu boleh cerita tak? 17 tu dia menggunakan standard macam SPM ke, diploma? SPM cikgu. So 17 ni memang untuk SPM lah. Ya, SPM cikgu. So apa lagi insentif yang awak dapat di tempat kerja tu? Saya dapat dari segi kesihatan, macam saya dan juga saya bujang, mak ayah saya akan dapatlah rawatan di hospital secara percuma. Dan juga semasa saya bekerja saya diberi insurans diri untuk sekiranya berlaku apa-apa kan. Sebab masa tu memang diwajibkanlah untuk pejabat awam ambil insurans. Sebab bidang kerja saya ini bidang keselamatan, telah melibatkan risiko nyawa dan juga kecederaan. Jadi insurans diwajibkan ambil untuk saya lah masa tu cikgu. Berapa insurans tu apa ni yang bayar government yang bayar ke ataupun awak ada caruman bulan-bulan? Saya ada caruman cikgu bulan-bulan. Berapa kalau boleh berkongsi? Sebab apa? Sebab satu, sebab risiko, macam saya cakap, risiko untuk mendapatkan kecederaan dan juga penyakit. Maksudnya insurans yang saya ambil itu dia akan cover lah. Kalau ada segi penyakit yang berbahaya dan juga kecederaan apa ke, semasa dia dapat kerja dia akan tanggung lah cikgu. Jadi macam insurans tu dia berbentuk untuk caruman simpanan dan juga untuk cover kita punya diri kita. Saya ambil dua dalam satu cikgu. Maknanya kalau kamu ambil insurans ni, kalau kata tak ada apa-apa berlaku pada awak, so dia jadi simpanan lah macam tu? Ya cikgu. So bila ada simpanan tu, bila dah cukup matang, dia akan bagi kita balik lah macam tu? Ya, tapi bukan contoh kalau sebulan 100, bukannya 100 sebulan, maknanya dia akan ada persen dia. Contohnya caruman insurans 100, dia akan simpanan dia ambil dalam RM20 sebulan, dia skip situ cikgu. Dia dibagikan macam tu. So sekarang kita tengok banyak juga insurans yang macam insurans pada masa yang sama juga macam simpanan Ya cikgu. Jadi kita kena tahulah dia punya, orang panggil apa, dia punya kandungan dia, apakah polisi yang digunakan. Jadi untuk ambil insurans juga kita kena tahu polisi dia, mungkin dah ambil keluarga. Lepas cikgu, lepas saya fikir-fikir, sebab saya muda lagi, jadi saya punya perjalanan kerja tu masih panjang. Jadi saya ambil satu cara untuk saya meningkatkan saya punya kerjaya. Pada masa sama saya sambung belajar dalam tingkat diploma secara separuh masa, maksudnya 7 minggu cikgu, selama 2 tahun. Baik, bidang apa tu kalau cikgu boleh tahu? Saya ambil diploma kejuruteraan elektrik di Politeknik Jitera Kedah cikgu. Okey. Masa awak bertugas di Kedah jugalah? Di Penjaya Alustar cikgu. Okey. Lepas tu kira ada rezeki saya, memang alhamdulillah saya dapat, selepas saya grad je, saya dapat tawaran penolong penguasa penjara grade 29. Maksudnya lepas saya grad, saya tu dapat offer tawaran ni cikgu. Ini memang saya punya rezeki memang cepat sangat cikgu. Saya punya dapat meningkatkan kerjaya saya. Maksudnya 29 tu dia ambil disebabkan awak ada diploma? Diploma dan juga pengalaman saya cikgu. Masa tu saya sudah bekerja dalam penjara lebih kurang 6 tahun cikgu. So 6 tahun dia kira macam tu, so dapat naik diploma. So sekarang ni macam mana awak punya laluan pekerjaan yang awak nampak? Apa yang saya nampak ni, bila saya dah lama bertugas dalam bidang penjara ni, saya mula dah rasa serasi. Maksudnya, serasi tu dari segi bermacam-macam. Dalam penjara ni, dia bermacam-macam cabang yang saya boleh teroka. Contohnya, bukannya penjara yang kita sekadar untuk memulihkan panduan. Maksudnya, bidang yang dulu saya minat, contohnya dari segi, dalam penjara ni dia akan bagi portfolio, contohnya pegawai IT.
pegawai rekod, pegawai kenderaan, pegawai pembangunan. Maksudnya semua kerja-kerja tu dia akan dilakukan secara, maksudnya bukannya sekadar untuk menjaga banduan atau memulihkan banduan. Kerja selain bukan hakiki pun ada juga cikgu. Macam awak pegang portfolio apa? Saya sebelum ni saya pegang 3 portfolio cikgu. Satu pegawai rekod, pegawai ICT dan juga pegawai pemulihan. So antara kerja-kerja tu awak nampak mana yang awak lebih cenderung dari segi personality dan minat awak? Saya suka yang ICT cikgu. Sebab di bidang ni dia macam kita kena teroka. So lepas awak minat dalam bidang ICT, bagaimana awak nak perkembangkan minat awak tu? Awak nampak? Contohnya salah satunya saya perlu hadiri kursus yang berkenaan cikgu. Contohnya kalau macam di Intan ada kursus untuk ICT. Kalau macam saya cikgu dulu, kalau pegawai yang memegang portfolio ICT ni dia perlu banyak bagi berkursus lah, sebab dia melibatkan bukannya dari segi komputer, dari segi untuk rangkaian internet dan juga kamera cikgu. Jadi saya kena banyak belajarlah benda ni untuk saya mendapat pengetahuan ni. Dan boleh cikgu tahu apa yang mendorong awak untuk ambil bahagian kaunseling ni? Salah satu sebab saya minat untuk sama belajar itu, sebab saya nak meningkatkan servis kerjaya. Saya berurusan dengan saya punya HQ di Selangor. Dia kata kalau bidang untuk pegawai pelaksana untuk sama belajar, salah satu kaunseling, yang kedua ICT, yang ketiga pengurusan. Jadi saya carilah U mana yang menawarkan bidang yang berdekatan dengan saya punya kawasan. Jadi saya pilih UMP sebab ada bidang kaunseling cikgu. So bagaimana awak nampak apa yang awak belajar ni boleh diaplikasikan dalam pekerjaan awak yang dapat mengembangkan lagi awak punya perjalanan kerjaya tu? Ya, betul cikgu. Baik, itu pengalaman daripada Izzuan yang ada pengalaman kerja. Kita dengar lagi daripada sesiapa yang pernah kerja sambilan ke, mungkin lain juga setting dia. Kita nak tengok apa maklumat yang dia perlu tahu dalam pekerjaan tu. So dalam kita dah nampak Izzuan dah jelas dia tahu tentang maklumat, apa insentif yang dia dapat, dia tahu laluan pekerjaan dia kat mana. So dia ada kat situ, kita nampak dia, syarikat dia memberi tempat yang dia bekerja tu memberi dia peluang yang lebih luas untuk dia mempertingkatkan dia punya kompetensi melalui pendidikan. So kita dengar perempuan pula. Cikgu nak dengar daripada Asma Zakaria. Asma ada pengalaman ke Asma? Kerja sambilan sebelum ni? Ya cikgu. Asma sebelum ni ada tak pengalaman bekerja? Sebelum ni pengalaman bekerja tak lama lah, tapi saya pernah macam jaga booth, jadi promoter sekejap. Boleh tak cerita berapa gaji yang awak dapat, apakah tugasan yang awak lakukan? Saya tolong cikgu lah, cikgu sekolah dulu, dia ada butik. Sebenarnya dekat sebuah mall tu dia ada, dia sempatlah dalam masa 5 hari macam tu saya jaga booth dia. Dan bayaran tu pun ikut hari. Satu hari dibayar berapa Asma? Dalam kalau 10 pagi sampailah 5 petang tu dapatlah dalam RM40 macam tu. So dikira hari tu RM40 lah, 10 hingga 5 petang saya jaga. Berapa jam tu? 8 jam ke 7 jam? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam lah 8 jam. So awak nampak apa pengalaman yang awak ada tu boleh membantu awak di dalam sekarang ni? Maksudnya saya belajar macam mana nak tarik pelanggan tu lah. Cara. Sebab sebelum ni saya tak pernah ada pengalaman. So awak nampak pekerjaan tu dapat membantu awak komunikasi awak lebih baik ke? Betul. So pengalaman ni awak boleh gunakan macam mana nak tarik klien nantilah. Saya cikgu nampak lah. So lepas ni awak nak buat sesi kan, awak tak payahlah ambil geng-geng, awak boleh ambil kat orang luar. Sebab orang luar ni dia ada expectation berbeza sikit dengan pelajar-pelajar kaunseling. Jadi awak boleh nampak kemahiran awak memujuk, menarik pelanggan tu boleh digunakan dalam kaunseling lah. Betul.
Okey. Selain daripada tu Asma, apa lagi Asma, selain daripada kerja jaga butik sebagai pegawai promoter sebagai promoter, apa lagi pekerjaan yang pernah awak ceburi? Saya rasa yang tu je saya pernah. Terlibat Okey, kita dengar lagi okey, Christina. Christina ada di dalam talian? Christina? Ada cikgu. Okey, Christina. Christina pernah ada pengalaman sebelum ni bekerja? Tak ada. Memang tak pernah bekerja lah. Okey, Christina kalau diberi peluang, Christina nak bila habis belajar ni Christina nak jadi apa? Kalau diberi peluang nak habis belajar ni, saya nak jadi seorang kaunselor lah. Okey, apakah maklumat yang Christina ada untuk menjadikan Christina boleh maksudnya boleh berkembang dalam kerjaya itu? Apa? Cikgu. Apakah maklumat yang Christina rasa Christina perlu tahu untuk nak kembangkan lagi kerjaya Christina sebagai seorang kaunselor? Apa saya perlu tahu iaitu maklumat lah. Kita perlu dapatkan maklumat yang paling latest dari masa ke semasa. Kenapa Christina rasa maklumat semasa itu penting? Sebab sekarang kan dia perubahan, sepertinya contoh dengan COVID ni. Jadi pekerjaan tu dia bertukar-tukar lah. Okey, bagus. Kita nak dengar daripada Fatin Malisa. Fatin Malisa ada di talian? Ada cikgu. Fatin pernah tak ada pengalaman kerja sebelum ni? Setakat ni tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Kalau Fatin nanti Fatin nak ceburi dalam bidang apa? Lepas habis tamat belajar. Saya nak jadi kaunselor. Okey. Apa maklumat yang macam Fatin tengok ataupun selalu search lah untuk dapatkan maklumat tentang kaunselor ni? Okay, saya kena tahu kelayakan untuk jadi kaunselor. Mungkin sekarang ni dengan situasi COVID ni mungkin seorang kaunselor tu kena ada nilai tambah ke dari segi kemahiran ICT ke. So ada Fatin perlu nampak lah, Fatin perlu ada kemahiran ICT lah. Okey, siapa lagi kat sini dalam kelas kita ni yang ada pengalaman kerja? Tak kira lah kerja apa-apa. Sebab kita nak lihat macam Fatin dengan Christina, dia tak ada pengalaman tapi dia nak mulakan kerjaya, jadi dia ada maklumat pekerjaan tu. So dia tahu tentang maklumat diri, dia tahu tentang maklumat pekerjaan. So macam Firdaus tadi dia berkongsi dengan kita macam mana dia dah pernah kerja part time, so dia ada satu requirement dia perlukan untuk F&B, dia kena ada satu enjin tripod. Lepas tu dia tahu part time berapa bayar, dia tak ada basic so dia kerja secara part time. Lepas tu kita pula temu juga Izzuan ada pengalaman kerja dalam sektor kerajaan yang dia full time, so dia ada basic, so dia ikut gaji kita mengikut kelayakan akademik kita. So dia ada nampak peluang dia untuk dia berkembang. Okey, siapa lagi yang boleh berkongsi di sini untuk kita sama-sama dapat maklumat? Silakan. Kita cikgu buka dulu. Okey, sini ada permintaan. Nasrullah ada ke sini? Nasrullah. Ada cikgu. Okey, Nasrullah pernah ada pengalaman bekerja sebelum ni? Saya sama je macam Firdaus, part time berkaitan dengan bidang makanan, penyediaan makanan. Boleh cikgu tahu bekerja di mana? Di restoran ke? Saya bukanlah di restoran ke apa, kiranya macam saya ikut orang berniaga, dia macam pasar malam lah, pasar malam. Okey. So awak tengok daripada pasar malam tu, apa yang awak rasa maklumat perlu tahu? Yang awak rasa kalau kamu kerja di pasar malam tu, awak nampak kan Nasrul, apakah maklumat yang awak perlu tahu untuk nak memajukan awak punya pekerjaan tu?
Pertama sekali, cara kita berkomunikasi dengan pelanggan lah. Sebab itu penting sebenarnya untuk kalau katakan kita tengah berniaga. Kalau katakan komunikasi kita dengan pelanggan lebih kurang je, nanti orang kata apa, ada kesan kat situ terhadap apa yang kita niagakan. Dan kemudian uh, kita punya orang kata apa, uh, di antara peniaga dan peniaga juga kena ada satu hubungan yang betul-betul orang kata apa, baik lah. Sebab apa, dekat situ pun akan memberi kesan juga. Kalau katakan kita tak ada satu orang kata apa, tak ada tolak ansur dekat situ. Kiranya sedikit sebanyak benda tu akan menambah orang kata apa, meningkatkan lagi lah. Kalau kata betul kita ni akan meningkatkan lagi keuntungan terhadap apa yang kita niagakan. Gitu. Maknanya Nasrul nampak bahawa elemen komunikasi itu sangat penting dalam seorang peniaga. Ya, betul. Macam mana dengan produk? Macam mana Nasrul dapat mempertingkatkan produk yang Nasrul jual? Kalau boleh cara, Nasrul jual apa ya Nasrul? Saya kalau katakan perniagaan ni, dia dengan saya punya lebih kurang macam bapak saudara saya lah. Dia meniaga makanan, bihun sup. Okey. So macam mana Nasrul lihat kualiti produk tu nak dipertingkatkan? Kita kalau katakan nak mempertingkatkan tentang produk tu, kita tengok permintaan. Contohnya macam kita, macam apa yang pernah saya follow perniagaan ni, pertama sekali dia akan buat apa yang dia punya, contohnya macam dia punya resipi dia sendiri. Kemudian daripada situ kita tengok bila pelanggan datang, kita tengok apa yang pelanggan nak sebenarnya. Maksudnya kat situ kita boleh upgrade lagi kita punya orang kata apa, menu ke ataupun daripada segi resipi ke, supaya benda tu dapat orang kata apa, pelanggan akan datang. Macam tu. Maknanya feedback klien tu sangat penting untuk Nasrul pertingkatkan produk jual mi honsop tu untuk jadi lebih diterima. Ya, betul itu. So macam mana Nasrul dapatkan feedback tu? Feedback tu daripada orang kata apa, macam saya, contohnya macam saya ikuti dalam satu minggu ada 5 ke 6 kali lah saya akan ni. Kiranya kita akan dapat lihat feedback tu daripada seseorang pelanggan tu, dia mengulang. Maksudnya hari ni dia datang, lepas tu dalam selang 2-3 hari lagi, kalau katakan ada lagi pasar malam, dia akan datang ke kedai kita kan. Jadi kat situ kita nampak feedback ataupun kita punya ni lah, hasil kita punya jualan tu. Macam tu. Macamnya Nasrul boleh kenal lah ini regular customer ni. Jadi bila Nasrul nampak dia regular customer, jadi Nasrul dapatkan feedback mereka. Apa sebab dia suka dengan mi soup tu? Ya, betul. So dia masuk feedback melalui lisan dan pemerhatian. Boleh juga sebab kita adalah bahagian pelajar, jadi kita boleh nampakkan feedback itu daripada pemerhatian kita. So kita lihat pemerhatian kita bahawa pelanggan ni dia berulang-ulang datang. Dan dia jadi macam regular customer kita, dan pada masa sama kita dapatkan verbal feedback daripada mereka. Itu salah satu Nasrul dapatlah untuk nak pertingkatkan produk. Dan lagi satu, Nasrul lihat bahawa dalam berniaga ni komunikasi tu sangat penting. Sama ada dengan pelanggan dan juga rakan niaga. Betul ke Nasrul? Betul itu. Ataupun ada Nasrul lagi nak tambah lagi, apakah yang Nasrul belajar daripada bekerja part time tu? Perancangan macam saya jadi ikut orang berniaga, jadi perancangan perniagaan tu sangat-sangat penting lah untuk kita menambah baik kita punya apa yang kita niagakan. Contohnya macam perancangan daripada segi perniagaan kita untuk masa depan. Apakah kita nak perniagaan kita di dalam kata apa, pasar malam saja, ataupun kita nak meningkatkan, kita terus cuba untuk buka kedai ke. Perancangan tu bagi saya itu satu benda barulah saya belajar. Macam dia merancang untuk memajukan perniagaan dia. Maksudnya Nasrul lihat bahawa bila kita dah ada maklumat tu datang mungkin daripada customer, atau maklumat tu sendiri daripada pakcik, lepas tu daripada pengalaman yang Nasrul sendiri alami, Nasrul melihat bahawa salah satu elemen yang penting untuk kita dapat pelanggan adalah komunikasi dan juga rakan niaga. Dan daripada situ maklumat-maklumat tadi tu Nasrul rasa perlu ada perancangan. Daripada maklumat yang dapat tu, Nasrul rasa perancangan tu penting bagaimana nak berkembangkan lagi mi soup tu. Betul ke Nasrul apa yang cikgu dapat? Ya, betul cikgu.
So selain daripada perancangan tu, boleh tak cikgu Nasrul cerita sikit lah apa perancangan satu dua perancangan yang Nasrul rasa boleh dilaksanakan untuk mengembangkan jualan misut pakcik tadi tu. Okey, first sekali macam contoh saya cakap tadi, saya ikut melalui daripada orang kata apa pasar malam kan. Setiap kali ada pasar malam kat satu tempat tu kita akan duduk sekali dekat situ. Jadi rancangan dia ialah pada masa akan datang kita cuba plan untuk kita buka kedai pula. Kiranya dekat situ kita ada 2 cabang. Maksudnya cabang keuntungan daripada kedai sendiri kita dapat dan daripada pasar malam tu sendiri kita dapat. Dan kemudian daripada segi menu lah bagi saya. Sebab apa? First kita meniaga satu benda je. Contohnya macam saya meniaga bihun sup. Kan? Untuk masa yang akan datang kita cuba perbanyakkan lagi menu. Contohnya macam mi rebus ke supaya orang kata apa, pelanggan ada pilihan. Kalau katakan datang ke kita punya kedai lah. Itu dah bagi saya. Oh, maknanya pertama kita nampak daripada pasar malam ni dia kan seminggu sekali kan, biasanya macam tu. Jadi jadi untuk nak gain dapat lagi pendapatan, jadi kita boleh buka kedai. Ya, Buka betul. kedai, lepas tu untuk tambah lagi customer kita pelbagaikan menu. Okey? Okey. So terima kasih perkongsian. Saya nampak perkongsian sangat bagus. Kita boleh nampak bagaimana dengan maklumat yang kita ada, maklumat ni didapati daripada penglibatan secara aktif. Saya contoh bekerja part time. Itu sebab yang pelajar, cikgu sangat galakkan pelajar-pelajar cikgu kalau bercuti kerja part time. Sebab apa? Cikgu sendiri masa cikgu mula bekerja pada umur 9 tahun. Maksudnya pelajar pun ada juga pengalaman pelajar-pelajar. So apa yang cikgu belajar daripada part time ini adalah kita belajar mengerti pertama tadi macam Nasrul berkongsi, macam kawan-kawan kita yang berkongsi bahawa komunikasi itu sangat penting. So dengan komunikasi dan hubungan tu kita kena jaga. So masa cikgu 9 tahun ni cikgu jual tapai ikut kawan. So masa tu kita dapat 50 sen je lah kan. Lepas jualan tapai kita dapat 50 sen. So kira dah banyak. Lepas tu bila kita berjual tapai, betul kita belajar macam mana untuk berkomunikasi dengan pelbagai orang macam kita nak menjual produk. Lepas tu bila darjah 6 cikgu jual tolong satu pakcik tu jual burger di pasar malam. Lepas tu bila jual pasar malam cikgu minta dekat dia sebab pakcik ni pun jual burger setiap malam dekat rumah dia, tapi bila ada pasar malam dia akan tolak lah dia punya kereta sorong tu dekat tapak pasar malam. Kat situ cikgu baru tahu macam mana nak buat coleslaw, macam mana nak buat ayam. Jadi kat situ kita belajar. Tapi cikgu lihat cikgu ni banyak kerja dalam bidang makanan. F&B lah sama dengan sama dengan sahabat kita Nasrul dan juga dengan ni. Itu sebab cikgu tahu apa yang dikatakan Encik Typod. Lepas tu bila cikgu tingkatan 3, cikgu masuk kerja Pizza Hut. Lepas kerja Pizza Hut, cikgu kerja hotel. Hotel pun bahagian banquet. Banquet ni biasalah kita akan bekerja dengan makanan juga. Biasa ada seremoni kita akan bekerja dengan makanan. Lepas tu kerja McDonald. Jadi sebelum cikgu masuk diploma tu memang cikgu banyak kerja dalam bidang sektor F&B. Jadi dengan F&B ni sebenarnya cikgu belajar satu benda lah. Yang cikgu belajar adalah manusia ni kita boleh tengok dia sabar ke tak. Kita boleh tengok masa dia lapar tu. So kalau dia lapar tu, kalau dia boleh tahan sabar dia, insyaAllah dia ni seorang penyabar lah. Lagi kita boleh tahu dia true colour tau. Setengah budaya. Contoh kita tengok orang barat kita nampak dia walaupun dia barat dia lebih polite berbanding dengan orang, kalau kita tengok di Arab mereka kasar. Contoh di India mereka ada budaya yang berbeza. Jadi kita boleh tengok karakter dia kat situ lah. So bila kita terlibat dengan dunia pekerjaan part time ni sebenarnya mengasah kita dipanggil soft skill. Soft skill ni penting soft skill sebab bila kita bekerja dengan manusia ni kita tidak boleh gunakan otak semata-mata, logik semata-mata. Kadang-kadang kita kena guna budi bicara. Dan lebih lagi kita as a counselor yang terlibat dengan human dengan manusia ni. Baik, boleh tak kita ambil berhenti dulu 5 minit. Lepas tu kita akan masuk balik dan kita akan teruskan perbincangan kita. Okey, kita berhenti dulu, rehat dulu 5 minit.
Okey, kita sambung sikit berkaitan dengan maklumat perkembangan kejaya ni. Okey, setelah kita tahu setelah kita tahu bahawa apa yang dikatakan dengan maklumat perkembangan kejaya, kita tahu juga apa yang dikatakan kepentingan kenapa kita pentingnya maklumat perkembangan kejaya ni, dan kita kena tahu juga bagaimana kita nak memulakan, macam mana kita nak mengumpul maklumat perkembangan kejaya. Jadi pelajar, sumber maklumat kejaya adalah merujuk kepada sumber-sumber sama ada yang berorientasikan manusia atau bukan berorientasikan manusia. Jadi maklumat kejaya ni boleh diperoleh daripada dua sumber utama. Yang pertama sekali kita dapat daripada media cetak lah, media cetak. Yang kedua kita boleh dapat melalui media elektronik. So maklumat kejaya ni daripada jenis media cetak ni termasuklah seperti buku-buku kejaya, majalah-majalah kejaya, perspektif universiti. Kita boleh dapat daripada surat khabar, pamphlet, agensi pekerjaan dan puskad kejaya. Jadi kalau kita berada di satu bidang, di satu tempat, kita tengok macam mana kita boleh dapatkan maklumat kejaya. Jadi kalau kita berada di sekolah, kalau kita ada di sekolah, kalau untuk kita dapatkan kumpul maklumat kejaya ni, kita boleh buat pertandingan buku skrat kejaya. Ini adalah satu-satu cara untuk kita memberi pendedahan kepada pelajar untuk mendapat buku skrat kejaya. Contoh di sekolah-sekolah kementerian, benda ni mungkin ada, tapi dibuat secara macam sukarela. Tapi kalau di MRSM kita memang ada subjek KPD kan. So KPD perkembangan maklumat kejaya, jadi kita memang buat macam contoh buku skrat. Baik, maklumat kejaya daripada media elektronik pula kita boleh dapat daripada contoh daripada internet, okey. Filem-filem kejaya, slide-slide kejaya. Dulu kita ada daripada kaset, sekarang dah tak ada dah kaset ni kan. Jadi kaset tu yang lama lah. Okay, apa-apa saja yang boleh diakses di internet. So sekarang ni kita nampak maklumat kejaya melalui elektronik, kita banyak dapat melalui internet kan. Internet. Ia lebih mudah jadi kita nak kumpul. Cikgu sendiri pun dapat banyak maklumat tentang kejaya ni melalui internet. So cikgu kopi daripada internet lah. Dan kalau kamu dapat video kejaya cikgu kumpul tu ada lebih kurang 660. Video kejaya tu pun cikgu dapat daripada internet. So cikgu download dan cikgu susun mengikut bidang mengikut bidang. Okey. So lagi satu, kita juga ada Kamus Perkelasan Pekerja DOC. DOC maksudnya Dictionary of Occupational Classification. Nanti pelajar ada masa pelajar boleh search dekat internet pelajar boleh search dekat internet. Jadi untuk dapatkan kamus perkelasan kejaya ni. Jadi maklumat kejaya yang berupa media cetak paling utama di Malaysia kita panggil dia sebagai DOC. So DOC ni adalah Dictionary of Occupational Classification. Okey, yang ni dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga Kerja daripada Kementerian Sumber Manusia. Okey, kalau kamu tengok yang cikgu masuk dalam CD tu, dia dipanggil sebagai MASCO. MASCO tebal ni jadi kamu boleh tengok kat situ. And then kamus ini menerangkan lebih kurang 2,610 pekerjaan yang wujud di Malaysia, yang mana dia keluarkan dalam bahasa Inggeris dan diterbitkan pada tahun 1969. Tapi selepas tahun 1992, Jabatan Tenaga Kerja telah mencetak edisi pertama dalam bahasa Melayu dan sebagai Kamus Perkelasan Pekerja. Kamus Perkelasan Pekerja. Dan kamus ini mengandungi definisi pekerjaan, menerangkan tugas yang dilakukan oleh pekerja, tujuan mengapa pekerja melakukan dan cara bagaimana kerja tersebut dilakukan. Ada juga kamus pekerja yang dikeluarkan oleh AMLA pada tahun 2010. Yang ini dia masukkan kamus kerja tu melalui Riasat. Riasat. Okey. Lain-lain sumber maklumat pekerja, buku Kompas Merah. Ini pelajar boleh cari Jadi bila pelajar ada, nanti simpan masuk dalam soft copy. Nanti bila perlu ada maklumat-maklumat kejaya, jadi pelajar boleh sebarkan. So Dictionary Occupational Title, DOT, Occupational Outlook Handbook, OOH, adalah beberapa contoh lain sumber maklumat kejaya media cetak yang penting. Buku Kompas Merah diterbitkan oleh Persatuan Perkilang-Perkilang Malaysia yang mengandungi maklumat pekerjaan yang wujud di kilang-kilang di bawah persatuan tersebut. Jadi pelajar boleh dapatkan benda ni. Lepas tu kita buat satu bentuk kita CD kan. Lagi satu DOT diterbitkan di Jabatan Tenaga Kerja Amerika Syarikat. Okey. Dictionary Occupational Title individu boleh merujuk kamus ini di pustakaan-pustakaan besar yang ada di Malaysia ataupun di pusat sumber kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur.
kamus ini mengandungi senarai keterangan dan definisi lebih 20,000 jenis pekerjaan yang wujud di negara tersebut. Jadi kita boleh juga tengok di luar negara. Okey, tak ada masalah. Kadang-kadang lebih kurang sama je job scope dia. Jadi pelajar boleh dapatkan job scope ini dan boleh boleh aplikasi lebih banyak. Kalau kita tengok di kamus yang Malaysia ni, kita ada lebih kurang kita ada 260 saja. Tapi kalau kita tengok yang di Amerika Syarikat, kita ada 20,000 jenis. Lagi banyak kan. Jadi maklumat kita akan lebih banyak. Okey. Lain-lain. Ni kita boleh dapatkan daripada internet. Individu dan tokoh, maksudnya kita ambil daripada tokoh-tokoh yang berpengalaman dalam bidang tu, kita boleh temu bual mereka. Dan mereka akan bagi maklumat. Dan kadang-kadang daripada individu ni kita dapatkan maklumat lain. Nanti dia akan bagi sumber-sumber yang lain. Okey, seterusnya kita boleh dapat daripada simulasi, observe, maksud pemerhatian kita, jadi kita bukukan, kita rekod pemerhatian kita. Kita boleh dapat job shadowing. Job shadowing ni maksudnya kita macam simulasi jugalah. Simulasi kerja. Kita boleh dapat daripada hari kerjaya. So kadang-kadang kalau kita tengok ada kerajaan-kerajaan membuat macam booth atau carry exhibition. Contoh kalau di Kuala Lumpur biasa kita buat di BTC. Mungkin di Terengganu kita boleh tengok di Terengganu Trade Center, TTC. Kat situ kadang-kadang ada syarikat-syarikat datang, contohnya syarikat Pura 2. Jadi dia akan bagi job scope. Job scope. Jadi kita boleh pergi kat situ. Dan ada juga seminar berkaitan dengan kerjaya. Okey. Dan juga work BL program. Okey, yang ni cikgu tak berjelas, nanti cikgu akan tanya Jasmine. Nanti ingatkan cikgu balik apa yang dimasukkan dengan YBL program ni. Okey. Ini antara contoh sumber maklumat. Okey, ini antara contoh sumber maklumat. Okey. Inspirasi kerjaya, program Azam Kerja. Azam Kerja. Ni Jobs Malaysia. Job Malaysia 50 pekerjaan pilihan tahun 2013. Jadi pelajar boleh tengok balik dekat Jabatan Tenaga Kerja tu, apa sekarang ni yang tengah yang tengah orang kata yang tengah demand dia tinggi dalam market. Okay, ini ada antara contoh sumber maklumat kita boleh dapat. Ini perangkaan Job Malaysia 2013, Jabatan Tenaga Kerja. Ini Masko yang saya cakap tadi daripada sumber manusia juga. Okay, Piawaian Penggalasan Pekerjaan Malaysia. Ini satu-satu contoh lah. Contoh-contoh yang boleh kita dapat. Okey. Okey, ini pekerjaan lain dalam senarai pekerjaan kritikal. Ini peperiksaan bertulis. Ini bagi mereka, ini adalah sumber maklumat yang pelajar juga perlu tahu apabila mereka terlibat dengan kerja, mereka juga ada contohnya peperiksaan. Contohnya kalau accountant grade W41, mereka perlu adakan peperiksaan bertulis. Okey, teknologi maklumat pun ada. Dan pegawai penerangan S41. Mereka juga ada ujian-ujian tertentu untuk masuk dalam sektor kerajaan. Okey. Ini maklumat perlu tahu. Ini contoh ADHO, Carrier Information System. Okey. Yang ni kita boleh tahu tentang maklumat. Pelajar boleh pergi kat sini. Kat sini banyak maklumat tentang kerjaya dan spesifikasi job description. Apa job description berkaitan dengan kerjaya tersebut. Okey. Yang ni adalah contoh yang ada dalam surat khabar. Yang ni diiklankan dalam surat khabar. Dia kata ijazah perangkaan grade 41. Kalau grade 41 je belajar, kalau kita tengok grade 41 ini lebih kepada profesional yang di mana keperluan dia adalah memerlukan ijazah sarjana muda, memerlukan ijazah sarjana muda. Kalau SPM dia guna KP, pegawai imigresen, samalah tu tadi macam dengan Izwan, dia bermula dengan 17, grade 17. So 17 ni dia akan kepada SPM. Nampak grade 17 ni semua dengan 17 ni maksudnya dia mula dengan SPM. So kalau PMR dia akan mula dengan H11. Okey. Pemandu kenderaan lapisan separa perubatan bertaraf sijil. Jadi kita tengok grade-grade ini dan biasa ini dia masukkan dalam surat khabar ataupun dia punya website dia. Okey. Okey. So pelajar, kita rasa kita berhenti dulu setakat ni. Okey, kita berhenti dulu setakat ni. Nanti besok kita akan sambung lagi berkaitan dengan so
So itulah sedikit maklumat-maklumat kita boleh dapat. So maklumat ni kita boleh dapat daripada media cetak ataupun media elektronik. So sekarang ni kita lihat paling banyak maklumat kita boleh dapat daripada media elektronik melalui internet. Banyak maklumat. Jadi kita kena susun je dan kita kena pastikan sumber dia. So besok kita akan sambung lagi berkaitan dengan Kerjaya, dengan maklumat Perumahan Kerjaya, dan jangan lupa besok ada lagi cikgu akan tanya beberapa sahabat kita yang pernah bekerja. Okey, mungkin Firdaus boleh buat survey sikit lah buat survey sikit tentang rakan-rakan kita yang pernah ada pengalaman kerja. Contoh tadi ada berkongsi Nasrul kan, Nasrul dah pernah kerja dalam tolong pakcik dia berjual di pasar malam. Jadi kalau Izzuan, kalau Firdaus boleh dapatkan sikit survey kepada kawan-kawan kita yang pernah ada pengalaman kerja, mungkin kita boleh buat sikit sesi soal jawab macam kita boleh nampak okey, kawan kita ni pernah kerja macam Nasrul dengan Firdaus pernah kerja dalam bidang F&B. Izzuan kerja macam ni, mungkin Mukarrami pun ada kerja handphone. Jadi kita mempelbagaikan maklumat ni dengan perkongsian. So besok kita akan bincang berkaitan dengan, bukan saja berkaitan dengan nota, so kita akan perkongsian supaya kita akan dapat lebih faham maklumat macam mana nature kerja tu. So cikgu buka kepada soalan jika ada, silakan. Okey, cikgu boleh ke saya tahu tentang perbezaan grade, contoh macam huruf S, D, E, N sebagainya. Cikgu akan tengok dulu dia ada nota ni dalam nota cikgu. Sekejap cikgu tengok sekejap. Okey ni Nasrul Zaman tanya boleh tak cikgu saya tahu perbezaan grade, contoh huruf S, D, A, N dan sebagainya. Biasa ini digunakan dalam perkhidmatan awam. So cikgu kongsi sikit. Okey, boleh nampak tak ni? Okey, boleh nampak ada pelajar Nasrul boleh nampak Nasrul yang ni? Boleh bagi feedback sikit? Nasrul boleh nampak? Boleh Okey, yang ni contoh. Grade A ni adalah klasifikasi dan JPA. A ni untuk pengangkutan, iaitu perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang pengangkutan, pengoperasian dan penguasaan. Jadi kita gunakan grade A. Macam kita S, nanti kita tengok S ni apa. Kalau bakat dan seni kita akan guna dia punya grade B. Okey, B ni adalah dia punya klasifikasi. Lepas tu kita grade tu kita tengok 17. 17 ni kita tahu dia bermula dengan SPM. Okey, lepas tu 29 ni lebih kepada diploma, ada macam tu. C untuk sains. Okey, kalau pendidikan D, macam dulu cikgu grade cikgu adalah DG41. DG41. Macam sekarang ni cikgu DS, didik syarah, didik guru kan. Okey, D ni untuk pendidikan. So kalau pensyarah kita guna dia punya grade bermula dengan huruf D. Okey, E ekonomi. Okey, perkhidmatan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang-bidang perdagangan, perusahaan dan perindustrian, dia akan guna E. E. Kalau dia bekerja dalam sistem maklumat, kita gunakan F. F. Perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam tugas-tugas pembangunan sistem maklumat, analisis, prosesan dan penstoran dalam komputer, dia guna F. Okey. G untuk pertanian. Ini perkhidmatan fungsinya bertanggungjawab dalam pembangunan sektor pertanian, perikanan, ternakan dan perhutanan, biasanya dia akan guna huruf G. Okey, J untuk perkhidmatan kejuruteraan. Okey. Contoh dekat sini dia kata perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam pembangunan infrastruktur dan atau operasi berunsurkan kejuruteraan dan memerlukan kelayakan serta pengetahuan teknikal. Okey, kalau K, macam kalau penjara cikgu rasa bermula dengan K. K ni sebab dia bekerja dalam bidang keselamatan. Macam tadi Izzuan kata dia K17 So dia berkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang keselamatan dan pertahanan awam. So K. So kalau berkaitan dengan perundangan dan kehakiman, dia punya grade adalah L.
Ahli ada perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam penggubalan undang-undang, pentafsiran, pendakwaan dan kehakiman. Okey, untuk takbir dan diplomatik dia punya kod adalah N. Perkhidmatan utama yang bertanggungjawab dalam penggubalan, perancangan dan pengawalan pelaksanaan dasar-dasar awam dan perhubungan antarabangsa. So pentadbiran dan sokongan ni N. N. Ini adalah sokongan. So perkhidmatan yang bertanggungjawab dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar-dasar serta peraturan-peraturan dalam pentadbiran awam dan atau berperanan dalam memberi perkhidmatan sokongan kepada lain-lain perkhidmatan supaya perkhidmatan yang disokong itu dapat berfungsi dengan berkesan. Okey, penyelidikan dan pembangunan Q. Okey. Perkhidmatan yang berasaskan sains tulen dan bertanggungjawab dalam penyelidikan asal dan gunaan ke arah pembangunan teknologi dan ciptaan-ciptaan baru. Okey, mahir, separuh mahir dan tidak mahir kita panggil R. Yang ni perkhidmatan apa? Yang R ni perkhidmatan yang menggunakan sepenuhnya tenaga fizikal dan memerlukan sedikit keupayaan mental, atau perkhidmatan-perkhidmatan yang memerlukan penyandangan memiliki lesen-lesen tertentu seperti dari Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Kilang dan Jentera dan sijil kemahiran latihan kemahiran dan membolehkan ianya berfungsi. So bagi mereka yang mahir, separuh mahir dan tidak mahir dalam bidang-bidang kejuruteraan, okey, ataupun mengendalikan elektronik, biasa kita letak dia kod dengan R. So ini adalah kod kita S41. S ni adalah perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam hal ehwal keagamaan, kemasyarakatan dan kebajikan dan riadah. S lebih kepada sosial. Perubatan dan kesihatan, contohnya doktor, kita biasa dengar U41 UD41. Maknanya UD apa? Di pendidikan maksudnya dia juga U ni adalah bahagian kesihatan kan. Macam doktor biasa dia akan guna grade U. Kewangan W ini account, mereka yang kerja dengan bendahari dia W. Kuasa maritim dia X. Okey. X ni maritim. Polisi yang berkaitan dengan polisi, bertanggungjawab dalam bidang keselamatan ketenteraman awam, kita panggil dia macam polis. Polis kita panggil grade Y. Dan angkatan tentera kita gunakan kod dia, grade kod dia adalah Z. Okey. Itu adalah antara kod dia. So sebenarnya ni ada dalam CD CD yang cikgu bagi tu. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Kalau ada, boleh tag kat situ Okey, kita buka lagi 10 minit untuk soalan kalau ada yang tak jelas. Sila kalau ada soalan boleh teks cikgu dekat bahagian chat. Sila kalau ada soalan. Okey. Okey, kalau tadi kita berhenti dulu setakat ni boleh? So kita berhenti dulu setakat ni, insya-Allah kita akan sambung besok pagi juga pukul 8. Okey, kita minta tolonglah Firdaus kalau boleh bantu Firdaus, kita punya ketua, untuk bagi tahu siapa ada pengalaman kerja. Sikit besok kita bincang lah. So pengalaman ni cikgu bagi cikgu sangat penting sebab dia real story. Okey. Jadi kalau tak ada pelajar, kita tundakan kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okey, terima kasih semua.